sebagai rakyat yang mematuhi prinsip perlembagaan, faham harus mula dengan menegaskan keutamaan penguasaan bahasa Melayu. Tapi sebab teater ni dia nilai dia tinggi. Contohnya Ibu Fauzia Hanawi, Teater tinggi. Teater best. Dia mengajar kita macam-macam cara nak beradab, cara nak bercakap, cara macam mana hang nak berlakon. Permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Salam sejahtera yang dihormati pensyarah, para juri serta semua yang hadir dalam program debat ini. Saya selaku moderator mengaluk-alukkan kehadiran semua ke sesi perbahasan pada hari ini. Berikut merupakan usul yang akan dibahaskan. Apakah teknik drama paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu? Pembahasan ini akan dilangsungkan mengikut susunan yang berikut. Pertama, pembahasan ini terdiri daripada dua pihak, iaitu pihak afirmatif dan pihak pembangkang. Pihak afirmatif akan menyokong penggunaan satu teknik drama tertentu, sama ada permainan peranan atau improvisasi. Manakala pihak pembangkang menolak kebesaran teknik yang dicadangkan oleh pihak afirmatif atau menyarankan teknik lain yang lebih berkesan. Kedua, pecadan pertama akan memulakan hujah, kemudian diikuti pembangkang pertama, begitu juga dengan susunan seterusnya. Ketiga, pihak afirmatif akan menyokong usul yang dikemukakan, manakala pihak pembangkang akan menentang usul yang dibawa oleh pihak pencadang. Keempat, penyampaian awal setiap pasukan ialah 5 minit. Setiap pencadang dan pembangkang akan diberi masa sekitar 3 minit untuk menyampaikan hujah. Kelima, setelah kesemua hujah dibentangkan, kedua-dua pihak akan menyampaikan rumusan dan penutup. Terakhir, pencerahan dibenarkan selepas minit pertama dan sebelum minit terakhir dengan izin pengurusi. Sebelum memulakan pembahasan, terlebih dahulu saya memperkenalkan setiap ahli panel dari kedua-dua pihak. Bagi pihak afirmatif, pembahas pertama iaitu Patricia Subi Ana Andrew. Pembahas kedua Eliani Ana Sumping. Pembahas ketiga Jenny Piusiti Nansal. Pembahas keempat Greta Gandang. Pembahas kelima Brandon Rodney. Bagi pihak pembangkang, pembahas pertama Emilia Natasha Bragai Tony. Pembahas kedua Francisca Vanessa Sundau anak Michael Lujang. Pembahas ketiga Li Xiao Yen. Pembahas keempat Adeline Mas anak Unting. Pembahas kelima Deviana Rima anak Salam. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput pembahas pertama daripada pihak afirmatif untuk menyampaikan hujah pembukaan usul. Dipersilakan. Terima kasih, pengurus majlis. Salam sejahtera yang dihormati pengurus majlis, barisan hakim yang arif dan bijaksana, pihak pembangkang, serta rakan-rakan yang dihormati sekalian. Pada hari ini, saya berdiri teguh untuk menyokong usul bahawa teknik permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Sebelum saya meneruskan hujah, izinkan saya menjelaskan maksud permainan peranan. Permainan peranan adalah satu teknik drama yang membolehkan pelajar melakonkan sesuatu watak atau situasi tertentu bagi memahami sesuatu konsep, pengalaman atau masalah secara lebih mendalam. Hujah pertama kami ialah permainan peranan dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan pertuturan belajar. Dalam mata pelajaran bahasa Melayu, kemahiran bertutur merupakan aspek yang sangat penting. Namun begitu, masih ramai pelajar yang merasa malu
dan kurang yakin untuk bercakap di hadapan kelas. Melalui permainan peranan, pelajar diberikan peluang untuk menggunakan bahasa Melayu dalam situasi yang menyerupai kehidupan sebenar. Sebagai contoh, pelajar boleh memainkan watak sebagai guru, doktor, wartawan atau pelanggan. Mereka perlu berkomunikasi secara spontan dan menggunakan bahasa yang sesuai mengikut konteks situasi tersebut. Aktiviti seperti ini bukan sahaja meningkatkan penguasaan kosakata, malah membantu pelajar menggunakan bahasa yang lebih lancar dan berkesan. Oleh itu, jelaslah bahawa permainan peranan merupakan medium terbaik untuk meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar. Sekian hujah pertama daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembahas pertama bagi pihak afirmatif. Seterusnya saya akan menjemput pembahas pertama daripada pihak pembangkang. Dipersilakan. Terima kasih. Pengurusi, selamat hari dan salam sejahtera. Yang dihormati pengurusi majlis, panel hakim dan pihak pencadang serta rakan saya sekalian. Pada hari ini kami pihak pembangkang menolak usul bahawa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Pihak kami tidak menafikan bahawa permainan peranan ini merupakan satu teknik drama yang baik dan mempunyai kelebihan tertentu. Namun, perkataan paling efektif dalam usul ini memerlukan bukti bahawa teknik tersebut lebih unggul daripada semua teknik drama yang lain, dan pihak pencadang gagal membuktikan perkara tersebut. Dengan itu, pihak kami berpendapat bahawa teknik improvisasi lebih berkesan kerana teknik ini memberi peluang kepada pelajar berfikir secara spontan, kreatif dan kritis ketika menggunakan bahasa tersebut. Dalam permainan peranan, pelajar biasanya diberikan watak dan situasi tertentu. Hal ini menyebabkan mereka bergantung kepada skrip atau idea yang telah ditetapkan. Sebaliknya, dalam improvisasi, pelajar perlu menghasilkan dialog sendiri secara spontan tanpa bergantung kepada skrip. Dan keadaan ini mendorong pelajar menggunakan kosakata yang lebih luas, membina ayat dengan lebih cepat serta meningkatkan kecekapan bahasa dalam situasi sebenar. Dan oleh itu, kami berpendapat bahawa improvisasi lebih berupaya melahirkan pelajar yang aktif, kreatif dan mahir berkomunikasi berbanding permainan peranan. Sekian daripada saya. Dengan itu, saya serahkan hujah seterusnya kepada pengurusi dan pencadang kedua. Pengurusi majlis, izinkan saya untuk mencela. Sebentar tadi pihak pembangkang pertama baru saja menyebut tentang improvisasi adalah lebih efektif daripada permainan peranan. Kami mengakui bahwa teknik improvisasi juga mempunyai kelebihan tersendiri, terutamanya dalam melatih spontaniti. Namun begitu, perlu difahami bahwa improvisasi sebenarnya merupakan sebagian daripada elemen yang terdapat dalam permainan peranan. Dalam permainan peranan, pelajar bukan sahaja berlakon, tetapi mereka juga perlu berfikir secara spontan, menyesuaikan dialog dan bertindak balas mengikut situasi yang diberikan. Bezanya permainan peranan lebih menyeluruh kerana ia menggabungkan komunikasi, konteks kehidupan sebenar dan interaksi sosial dalam satu aktiviti. Oleh itu, ia bukan sekadar satu teknik kecil, tetapi satu pendekatan yang lebih lengkap dalam pengajaran bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembahas yang sudah menyampaikan hujah anda tadi. Seterusnya saya menjemput pembahas kedua daripada pihak afirmatif. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi. Saya selaku pembahas kedua pasukan afirmatif akan meneruskan hujah kami. Hujah kedua kami ialah permainan peranan dapat menggalakkan pembelajaran aktif dan bilik rajang. Menurut teori konstruktivisme yang diasaskan oleh Jean Piaget, pembelajaran berlaku apabila pelajar membina sendiri pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan persekitaran mereka. Dalam permainan peranan ini, pelajar tidak hanya duduk mendengar hujah daripada guru,
Sebaliknya, mereka perlu melibatkan diri secara aktif dengan memahami situasi, menghayati watak dan bertindak balas terhadap peristiwa yang berlaku. Sebagai contoh, ketika mempelajari cerpen atau novel, pelajar boleh melakonkan watak utama dan memahami konflik yang dihadapi oleh watak tersebut. Kaedah ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna kerana pelajar mengalami sendiri situasi yang dipelajari. Selain itu, pembelajaran aktif juga mampu untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar. Pelajar akan lebih seronok belajar apabila mereka terlibat secara aktif, secara langsung dalam aktiviti pembelajaran. Oleh itu, permainan peranan merupakan teknik yang sangat berkesan untuk mewujudkan pembelajaran aktif dalam pengajaran bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembahas kedua bagi pihak afirmatif. Seterusnya saya akan menjemput pembahas kedua daripada pihak pembangkang. Persilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Jadi saya akan meneruskan hujah kedua bagi pihak pembangkang. Hujah kami ialah improvisasi mampu mengembangkan pemikiran kritis dengan lebih berkesan. Menurut teori konstruktivisme oleh Piaget, pembelajaran berlaku apabila pelajar membina pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Dalam improvisasi, pelajar perlu membuat keputusan secara serta-merta berdasarkan situasi yang diberikan. Contohnya, mereka perlu berpikir, menganalisis, dan memberi respons yang sesuai dalam masa yang singkat. Proses ini melatih kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat pertimbangan yang rasional. Sebaliknya, permainan peranan sering terhad kepada watak dan situasi yang telah dirancang. Ini menghadapkan peluang pelajar untuk menerapkan idea baharu secara bebas. Justru, improvisasi lebih berkesan dalam membina pemikiran kritis dan kreativiti pelajar dalam bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembahas kedua bagi pihak pembangkang. Seterusnya, saya akan menjemput pembahas yang ketiga daripada pihak afirmatif. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majelis. Salam sejahtera. Saya selaku pembahas ketiga pasukan afirmatif ingin meneruskan hujah pasukan kami. Hujah ketiga kami ialah permainan peranan mampu membina keyakinan diri pelajar. Dalam dunia pendidikan masa kini, keyakinan diri merupakan satu kemampuan yang sangat penting. Ramai pelajar mempunyai pengetahuan yang baik tetapi gagal menyampaikan idea karena kurang yakin untuk bercakap di hadapan orang ramai. Melalui permainan peranan, pelajar diberi peluang untuk tampil ke hadapan dan melakukan watak tertentu. Secara tidak langsung, mereka belajar mengawal suara, bahasa badan, dan emosi ketika berkomunikasi. Apabila aktiviti ini dijalankan secara berterusan, pelajar akan menjadi lebih berani untuk menyuarakan pendapat serta berinteraksi dengan guru dan rakan-rakan. Kemahiran ini bukan sahaja untuk membantu mereka dalam mata pelajaran bahasa Melayu, malah memberi manfaat dalam kehidupan seharian serta kerjaya pada masa hadapan. Justru, permainan peranan terbukti mampu meningkatkan keyakinan diri pelajar dengan lebih efektif berbanding kaedah pengajaran tradisional. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembahas ketiga bagi pihak afirmatif. Seterusnya saya akan menjemput pembahas ketiga bagi daripada pihak pembangkang. Silakan. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya ingin membalas hujah pihak pencatat yang mengatakan permainan peranan meningkatkan keyakinan diri ini secara ringkas. Pihak kami tidak menafikan perkara tersebut, namun improvisasi juga mampu membina keyakinan diri malah pada tahap yang lebih tinggi. Hal ini kerana pelajar tidak hanya melakukan watak yang diberikan, tetapi perlu mencipta idea, dialog dan tindakan mereka sendiri. Mereka belajar mengawal keadaan tanpa bergantung kepada skrip.
Jikalau mereka bergantung kepada skrip, tidakkah situasi itu menjadi lebih kaku? Selain itu, dunia sebenar tidak menyediakan skrip kepada seseorang ketika berkomunikasi. Oleh itu, improvisasi lebih hampir kepada situasi komunikasi yang sebenar akan dihadapi oleh pelajar pada masa hadapan. Maka jelaslah bahawa improvisasi lebih efektif dalam membina keyakinan dan kemahiran komunikasi yang lebih autentik. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembahas ketiga bagi pihak perbankan. Seterusnya saya akan menjemput pembahas keempat daripada pihak afirmatif. Silakan. Terima kasih pengurusi majlis. Saya ingin meneruskan ucapan pasukan kami dengan menegaskan permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif dalam mengajar bahasa Melayu kerana mampu membantu pelajar menghayati teks sastera dengan lebih mendalam. Hadirin sekalian, dalam mata pelajaran bahasa Melayu, pelajar bukan sahaja mempelajari aspek tata bahasa dan kemahiran bahasa, malah turut didedakan kepada pelbagai karya sastera seperti cerpen, novel, dan drama, serta prosa tradisional. Namun begitu, salah satu cabaran yang sering dihadapi oleh guru ialah kesukaran pelajar untuk memahami emosi, konflik, dan mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang. Ramai pelajar yang hanya membaca teks untuk mencari isi penting dan atau menjawab soalan peperiksaan tanpa benar-benar menghayati kandungannya. Melalui teknik permainan peranan, pelajar diberikan peluang untuk melakukan sendiri watak-watak yang terdapat dalam karya tersebut. Apabila mereka memainkan sesuatu watak, mereka perlu memahami latar belakang watak, perasaan, pemikiran, dan konflik yang dihadapi. Secara tidak langsung, pelajar akan melihat sesuatu cerita daripada perspektif watak tersebut dan bukan sekadar sebagai pembaca biasa. Sebagai contoh, ketika mempelajari sebuah cerpen yang mengisahkan konflik keluarga, pelajar yang memainkan watak anak, ibu atau bapa akan lebih memahami emosi serta sebab di sebalik tindakan watak tersebut. Pengalaman ini membantu pelajar menghayati nilai pengajaran dan mesej yang ingin disampaikan oleh penulis dengan lebih berkesan. Selain itu, permainan peranan menjadikan pembelajaran sastera lebih menarik dan hidup. Pelajar tidak lagi hanya membaca dan mendengar penerangan guru, tetapi turut mengalami sendiri situasi yang berlaku dalam karya tersebut. Oleh sebab itu, pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan berkekalan. Jelaslah bahwa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif kerana mampu meningkatkan penghayatan belajar terhadap teks sastera dalam pengajaran bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembahas keempat bagi pihak afirmatif. Seterusnya saya akan menjemput pembahas pertama daripada pihak pembahas keempat daripada pihak perbankan. Silakan. Terima kasih saudari pengurusi. Saya selaku pembangkang keempat ingin membalas hujah pihak pencadang yang menyatakan bahawa permainan peranan lebih sesuai untuk semua pelajar. Jadi, pihak kami berpendapat bahawa keberkesanan sesuatu kaedah pembelajaran tidak juga seharusnya diukur berdasarkan kemudahan pelaksanaannya yang semata-mata, tetapi juga harus dinilai melalui impaknya terhadap perkembangan ilmu, pemikiran, dan kemahiran pelajar. Memang benar permainan peranan ini lebih mudah untuk dilaksanakan, namun begitu, improvisasi menawarkan cabaran intelektual yang lebih tinggi kerana pelajar juga perlu berfikir secara spontan, perlu membuat keputusan dengan pantas serta menyesuaikan idea mengikut situasi yang diberikan. Hal ini juga sejajar dengan teori sosio-budaya Vygotsky yang menegaskan bahawa pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial dan sokongan daripada rakan sebaya. Dalam aktiviti improvisasi,
Pelajar sentiasa berinteraksi antara satu sama lain, bertindak balas terhadap media rakan serta membina pengetahuan yang lebih bermakna bersama rakan-rakan. Oleh itu, jelaslah bahawa improvisasi dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam, mencabar dan lebih bermakna berbanding dengan permainan peranan. Sekian ini daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembahas keempat bagi pihak pembangkang. Seterusnya saya akan menjemput pembahas kelima daripada pihak afirmatif. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majelis. Jadi saya selaku pembahas kelima afirmatif ingin meneruskan penjelasan kami dengan menyatakan bahwa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu, karena teknik ini selaras dengan keperluan dunia sebenar. Hadirin yang dihormati, tujuan pendidikan bukan sekadar untuk membantu memperoleh keputusan yang baik dalam pemeriksaan, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan di luar, di dunia pekerjaan dan sebagainya. Dalam kehidupan sebenar, seseorang individu perlu berkomunikasi dengan berbagai pihak, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan menyesuaikan diri dalam berbagai situasi sosial. Permainan peranan menyediakan peluang kepada pelajar untuk berlatih menghadapi situasi-situasi tersebut dalam suasana yang selamat dan terkawal. Sebagai contoh, pelajar boleh memainkan watak sebagai seorang guru, dokter, perkhidmatan pelanggan, wartawan, atau pemimpin masyarakat. Dalam situasi ini, mereka perlu menggunakan bahasa Melayu yang sesuai, menyampaikan maklumat dengan jelas, dan berinteraksi secara berkesan dengan individu lain. Aktiviti seperti ini membantu pelajar mengembangkan kemahiran yang benar-benar diperlukan dalam kehidupan sebenar. Mereka belajar bagaimana untuk berkomunikasi secara profesional, menyelesaikan konflik, bekerja dalam kumpulan, dan berpikir secara spontan apabila berdepan dengan situasi yang tidak dijangka. Tambahan pula, kemahiran seperti komunikasi, kerjasama, kreativiti, dan pemikiran kritis merupakan antara kemahiran yang sangat ditekankan dalam pendidikan abad ke-21. Kesemua kemahiran ini dapat dipupuk secara serentak melalui permainan peranan. Oleh itu, permainan peranan bukan saja membantu pelajar menguasai bahasa Melayu, malah mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang lebih bersedia menghadapi cabaran dunia sebenar. Inilah yang menjadikan permainan peranan sebagai teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembahas bagi pihak afirmatif. Izinkan saya bicara. Silakan. Jadi tadi beberapa pihak pencadang mendakwa bahwa permainan peranan mampu mencapai berbagai objektif seperti komunikasi, keyakinan diri, kreativiti, dan pembelajaran aktif secara serentak. Namun, kami berujar bahwa apabila terlalu banyak objektif digabungkan, keberkesanannya menjadi tidak fokus dan suka diukur. Bagaimana pihak pencadang memastikan semua objektif ini benar-benar dicapai oleh setiap pelajar? Terima kasih atas pencerahan. Silakan pembahas meneruskan juga. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Sebagai pembicara yang terakhir dari kumpulan pembangkang, saya akan turut memberikan hujah mengenai teknik improvisasi. Jadi sepanjang perbahasan ini, saya mendapati bahawa pihak afirmatif telah menyatakan bahawa mereka membuktikan bahawa teknik permainan peranan ini yang pertama dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan pertuturan. Yang kedua, menggalakkan pembelajaran yang aktif. Yang ketiga, membina keyakinan diri. Yang keempat, meningkatkan kreativiti dan pemikiran yang kritis. Dan yang terakhir sekali ialah teknik permainan peranan ini disokong oleh teori pendidikan. Dalam kelima-lima poin ini, saya mendapati bahawa poin yang keempat, iaitu meningkatkan kreativiti dan pemikiran yang kritis ini, bagi saya tiada kesalahan pun dari teknik permainan peranan ini dapat meningkatkan pemikiran kritis. Namun
teknik improvisasi yang dikemukakan oleh kami juga sudah semestinya. Di sini saya menegaskan bahawa teknik ini dapat lagi meningkatkan pemikiran kritis kerana seperti yang dinyatakan oleh panel yang ketiga tadi, beliau menyatakan bahawa teknik improvisasi ini merupakan teknik yang tidak menyediakan skrip atau alur cerita dalam kehidupan. Cuba anda semua bayangkan dalam kehidupan anda semua, tidak akan kamu menyediakan draft apa kamu nak buat hari ini, esok dan seterusnya. Semua hidup yang kamu jalani ialah kamu jalankan saja. Jadi dalam menyelesaikan masalah ini, teknik improvisasi merupakan teknik yang berkesan. Selepas itu, saya juga menegaskan bahawa teknik improvisasi ini dapat meningkatkan penggunaan bahasa secara spontan dan otentik. Contoh sekarang saya bercakap ni pun saya secara spontan, tidaklah saya berlandaskan skrip ni menyebabkan saya ni tergugah. Lepas tu yang kedua, improvisasi menggalakkan kreativiti dan pemikiran kritis. Seperti yang kamu lihatlah, saya sekarang ni bercakap je, tidak ada saya sediakan skrip sangat dan berlandaskan skrip ni. Yang ketiga, improvisasi melatih menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam situasi sebenar. Kalau kamu diberi masa 1 minit untuk menyelesaikan masalah, mana sempat kamu nak sediakan draft seperti yang anda semua nyatakan tadi. Kalau sebagai dalam sebuah drama, kita sediakan skrip, lepas tu mengkaji latar belakang. Kalau kamu mengalami masalah, takkan kamu nak mulakan dari permulaan untuk mengkaji mengapa, bagaimana dan siapa. Tak ada sempat. Kalau anda diberi masa 1 minit untuk mengkaji latar belakang bermula dari 1 hingga 10. Jadi yang terakhir sekali, kami menyatakan bahawa improvisasi selaras dengan teori pembelajaran, konstruktivisme dan sosial budaya yang menekankan pengalaman serta interaksi sosial. Contoh dalam kehidupan, kamu akan bersosial. Jadi melalui sosial itu kamu dapat pengalaman. Tidak semestinya kamu berpalukan skrip atau susunan alur cerita macam tu. Jadi itu saja daripada saya, pengurusi majlis. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada. Izinkan saya untuk menjawab. Silakan. Sebentar tadi pembahas kelima pembangkang menyatakan bahawa ya, penggunaan skrip sebenarnya kalau kan seperti yang saya percaya kita semua di sini pernah sekolah kan, ya kita ada di sini. Jadi biasanya guru tidak kalau ikutkan pemahaman saya, gurunya biasa hanya memberikan watak, dia tidak menyediakan skrip. Dia hanya memberikan situasi atau masalah, bukan dialog lengkap. Pelajar dikendaki mencipta dialog sendiri, menentukan reaksi watak dan menyelesaikan konflik secara kreatif. Inilah yang menjadikan permainan peranan sebagai ruang untuk kreativiti berkembang, bukan ulangan. Jadi kami tidak menyatakan bahwa guru menyediakan skrip untuk belajar. Sekian, terima kasih. Pengurusi majlis, bolehkah saya menjawab? Silakan. Seperti yang wakil daripada kumpulan afirmatif menyatakan bahawa tidak ada guru yang menyediakan skrip. Okey, saya faham bahagian tu sebab semua orang diberi masa. Kalau situasi itu kan diberi masa untuk menyediakan skrip. Tetapi contohlah kalau masa tu kamu diberi masa 1 ke 3 minit untuk menyediakan skrip. Lepas tu kamu mulakan dia dari mengkaji latar belakang, latar tempat, latar masa, latar watak semua tu. Adakah sempat masa sampai 3 minit untuk kamu mengkaji latar-latar semua tu? Dalam kesusasteraan Melayu banyak latar. Jadi saya rasa teknik improvisasi ni menggalakkan kita memikirkan jawapan secara spontan saja. Contoh skrip, watak tu semua spontan saja untuk kita bina dalam masa yang singkat. Itu saja daripada saya, pengurusi majlis. Terima kasih. Izinkan saya untuk berjelas. Jadi di sinilah kita dapat membuktikan bahwa belajar menggunakan kemahiran mereka untuk berfikir secara kebat. Sebab kebat tidak bergantung pada tahap kesukaran situasi semata-mata, tetapi kepada cara belajar berfikir dalam situasi tersebut. Jadi di sana mereka menggunakan kebolehan mereka semua walaupun diberi masa sekejap. Jadi di sana kita dapat menilai sama ada mereka dapat beradaptasi dengan permainan peranan ini tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih
daripada setiap pihak untuk merumuskan hujah. Pihak afirmatif. Hadirin sekalian, setelah meneliti keseluruhan pembahasan hari ini, pasukan kami telah mengemukakan 5 hujah yang pokok untuk menyokong usul bahwa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Yang pertama sebentar tadi kami telah mengatakan bahwa permainan peranan meningkatkan kemahiran komunikasi dan keturunan pelajar karena mereka menggunakan bahasa Melayu secara aktif dalam situasi yang menyerupai kehidupan sebenar. Yang kedua, permainan peranan menggalakkan pembelajaran aktif apabila pelajar terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran dan bukan sekadar menjadi pendengar pasif. Yang ketiga, permainan peranan membantu membina keyakinan diri pelajar dengan memberi peluang kepada mereka untuk bercakap, berinteraksi dan menyampaikan idea dalam suasana yang lebih selesa dan terkawal. Yang keempat, permainan peranan membantu pelajar menghayati teks sastra dengan lebih mendalam melalui pemahaman watak, konflik, emosi dan mesej yang terkandung dalam karya. Dan yang terakhir, yang kelima, permainan peranan mempersiapkan pelajar menghadapi dunia sebenar dengan melatih kemahiran komunikasi, kerjasama, penyelesaian masalah, dan interaksi sosial yang amat diperlukan dalam kehidupan serta alam pekerjaan. Pihak pembangkang telah mengemukakan beberapa alternatif dan kelemahan yang mereka dakwa wujud dalam permainan peranan. Kami mungkin bersetuju 50%, tapi teknik drama lain kalau ikutkan berdasarkan hujah, contoh dan penerangan yang telah dikemukakan sepanjang pembahasan ini, saya rasa dia tidak terlalu banyak menyentuh apa isu yang kami sampaikan. Sekian daripada kami. Terima kasih. Terima kasih atas rumusan yang sudah diberi. Sekarang pihak pembangkang. Terima kasih pengurusi majlis. Di sini saya akan merumuskan segala poin-poin dari kumpulan kami, yaitu teknik improvisasi. Untuk pengetahuan semua, setiap poin yang diberikan kami ini ada yang menyaut poin daripada pihak afirmatif. Ini kerana kami percaya bahawa teknik improvisasi ini merupakan teknik yang berkesan. Di sini saya menegaskan ianya merupakan teknik yang berkesan kerana ianya meningkatkan pemikiran yang kritis. Maafkan saya kalau bahasa saya atau cara saya menyampaikan poin kami ini kasar, disebabkan saya ingin mahu kami punya teknik ini boleh diterima oleh para juri. Lepas tu saya juga ingin menekankan bahawa teknik improvisasi ini mampu meningkatkan pemikiran yang spontan dalam kalangan pelajar. Jadi saya harap teknik improvisasi ini juga dapat digunakan di masa akan datang dalam subjek drama dalam pengajaran bahasa Melayu. Terima kasih. Terima kasih atas rumusan yang sudah diberikan. Terima kasih kepada kedua-dua pihak atas hujah dan pandangan yang dikemukakan. Jelaslah bahawa kedua-dua pasukan telah memberikan hujah yang bernas berkaitan dengan apakah teknik drama paling efektif dalam pengajaran bahasa Melayu. Kini saya menyerahkan tugasan menilai hujah yang dibentangkan kedua-dua pihak kepada juri untuk menilai kekuatan hujah yang telah dibentangkan. Dengan ini, berakhirlah sesi perbahasan kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pencara, para juri dan semua yang terlibat dalam menjayakan program debat ini. Sekian, terima kasih.